أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang ke-52. Kalam hikmat yang ke-52 ini sebenarnya adalah huraian tambahan terhadap kalam hikmat yang sebelumnya, yaitu berkait dengan hal ehwal perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perjalanan yang sebenarnya ialah perjalanan dan peningkatan daripada sesuatu yang lain daripada Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan daripada keadaan yang tidak diredai oleh Allah menuju kepada keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan daripada keadaan jahil dan tidak bermakrifat terhadap Allah meningkat dan menuju kepada makrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan daripada menumpukan perhatian kepada hal-hal keduniaan menuju kepada mencari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah perjalanan yang sepatutnya yang dikenaki dalam ilmu tasawuf. Namun dalam menempuh perjalanan ini sama ada disedari atau tidak disedari, yakni sama ada kerana kejahilan atau kerana kelalaian hati, berlaku suatu perjalanan yang tidak demikian, yaitu perjalanan daripada dunia yang sebenarnya kepada dunia juga. Maka perjalanan itulah yang dimisalkan oleh Syekh seumpama keldai yang berpusing di sekitar batu penggilingan sahaja, yakni di negara-negara Arab zaman dulu mereka menggunakan keldai untuk memusim batu pengisar gandum. Jadi keldai itu berpusing hanya mengelilingi batu itu saja untuk memusingkan pengisar gandum itu. Jadi hakikatnya keldai ini berpusing bermula daripada suatu titik dan berakhir di situ juga. Itulah perjalanan keldai. Maka demikian juga Syekh mengumpamakan perjalanan orang-orang yang perjalanan itu tidak menuju kepada tempat yang sepatutnya, yang dijelaskan dengan panjang lebar dalam kalam hikmat sebelumnya, seperti perjalanan yang dimulai dengan amal ibadah tapi yang dituju adalah kemuliaan dan kemasyhuran. Perjalanan yang sifatnya kezuhudan tapi yang dituju adalah kekeramatan, keluarbiasaan sehingga menjadi sebutan orang dan macam-macam lagi. Semua jenis perjalanan ini adalah pada hakikatnya dari dunia ke dunia juga. Jadi untuk mentahkikkan, menjelaskan lagi perkara ini,
maka Syekh mendatangkan kalam hikmat yang ke-52, yang mana dalam kalam hikmat ini Syekh mengaitkan dengan hadis Nabi SAW yang berkait dengan hijrah. Hadis Nabi yang masyhur berkait dengan hijrah ini, yaitu orang yang sebenar-benar berhijrah ialah orang yang berhijrah kerana Allah. Namun di dalam hadis itu dinyatakan secara fiziknya ada orang berhijrah bersama Nabi SAW, tetapi secara rohaninya, yang pada niatnya ternyata tidak bersama Nabi. Badannya kelihatan melaksanakan hijrah, tapi hakikatnya tidak dinamakan hijrah yang sebenarnya. Kenapa? Kerana haluan hatinya yang tidak betul, konsep hatinya yang tidak betul, tujuan hatinya yang tidak betul. Yang dicontohkan di dalam hadis Nabi, ada orang berhijrah kerana ingin berkahwin dengan seorang perempuan. Bahkan ada orang berhijrah untuk mendapatkan habuan-habuan dunia yang lain. Itu yang dicontohkan di dalam hadis. Namun pada hakikatnya, apa jua penghijrahan yang bukan kerana Allah, tak kira apa jua tujuannya, dia statusnya sama, yaitu berhijrah bukan kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dijadikan sandaran oleh Syekh untuk menjelaskan perjalanan sufi. Demikian juga berlaku dalam dunia sufi. Sekiranya qasad hati itu di dalam ibadah yang dilakukan, di dalam zikir yang diamalkan, sekiranya qasad hati itu bukan untuk mendekati Allah, yang bukan untuk tujuan mendapat redha-Nya, bukan untuk tujuan mencapai makrifat terhadapnya dan kedekatan diri dengannya, maka semua itu dikira perjalanan yang menyimpang dari landasan yang sebenarnya. Dan boleh jadi orang tadi perjalanannya samalah seperti yang diingatkan oleh Syekh dalam kalam hikmat, dalam kalam hikmat sebelum ini, yaitu berpindah daripada dunia kepada dunia juga, dan rugi tenaga, rugi masa. Jadi pada hakikatnya, kalau hijrah itu yang berlaku di zaman Nabi adalah hijrah yang melibatkan tempat. Para sahabat berhijrah daripada Mekah menuju Madinah sebagai menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya hijrah ahli sufi juga adalah seperti itu. Namun ia tidaklah melibatkan tempat tertentu. Dari segi maknanya berlaku penghijrahan walaupun pada zaman sekarang ini. Sekalipun hijrah yang diistilahkan itu sudah tidak berlaku, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Setelah pembukaan kota Mekah, yakni setelah Nabi SAW berjaya menguasai Mekah, tidak ada lagi penghijrahan. Yakni hijrah seperti yang diistilahkan itu berpindah Nabi dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah tidak berlaku lagi. Tetapi makna-makna hijrah itu masih berterusan, masih wujud dan berterusan sampai ke zaman kita ini, bahkan sampai ke akhir zaman. Hijrah yang maknawi ini akan berterusan. Sebab itu ditaksiskan, disebut di penghujung riwayat tadi, walakin jihadun wa niyyah. Ada bentuk-bentuk lain. Dan diperkuatkan dengan hadis lain, orang yang sebenar-benar berhijrah ialah al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Orang yang sebenar-benar berhijrah ialah orang yang berhijrah daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang dikatakan hijrah yang maknawi, berhijrah daripada sesuatu kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang berhijrah daripada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah,
kepada sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah maknawi ini termasuklah di dalam makna hijrah maknawi ini adalah hijrah ahli sufi, hijrah hatinya, pengikatan perubahan hatinya daripada jahil kepada ma'rifat, daripada sifat yang mazmunah kepada sifat yang mahmudah, daripada ghaflah lupa hati kepada khusyuk dan hadir hati bersama Allah, daripada jauh ehwal hatinya pada menjadi merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hijrah-hijrah sufi adalah termasuk di dalam hijrah maknawi tadi. Berarti semua orang terlibat dan berpeluang untuk memperoleh fadilat hijrah maknawi ini. Sampailah ke akhir zaman, tidak ada kesudahannya. Siapa saja yang berubah jiwanya, kelakuannya daripada hal-hal tadi, mengangkat kepada keadaan-keadaan, bertukar daripada ehwal yang negatif, yang buruk kepada ehwal yang positif, yang baik, dia sudah termasuk dalam makna hijrah yang maknawi. Kata syarih, dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hijrah yang tidak niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak bererti. Niat yang salah, tujuan yang tidak betul, menjadikan perjalanan seseorang itu terhenti sekadar niatnya saja. Yang ini terhenti kepada martabat yang rendah. Kalau yang dicari adalah kemasyhuran, kalau yang dicari adalah kekeramatan zahir yang berupa perkara-perkara pelik luar biasa yang disanjung, yang dimuliakan orang, atau hal-hal lain lagi, yang mana semua itu tarafnya duniawi semata-mata, berarti dia berhijrah kepada sesuatu yang tarafnya duniawi, tidak lebih dari itu, tidak lebih daripada itu. Maka sebab itulah sekiranya kita dianjurkan oleh seseorang atau mana-mana kumpulan kepada hal-hal tadi, tanda kita telah diperdaya dan ditipu. Kata ahli sufi, man dallaka Allah, man dallaka ala dunya faqad ghasyaka. Sesiapa yang menunjukkan engkau kepada hal-hal keduniaan, sebenarnya orang ini menipu daya dirimu. Ditunjukkan engkau kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kelebihan-kelebihan duniawi, apa juga seperti yang dijelaskan tadi, kemasyhuran, kekeramatan, kelebihan itu, kelebihan ini yang sifatnya duniawi. Pada hakikatnya orang itu sebenarnya menipu kita. Dia tidak menunjukkan kita kepada Allah. Man dallaka ala dunya faqad ghasyaka, wa man dallaka ala al-amal faqad at'abaka. Sesiapa yang menunjukkan engkau kepada zahir amalan semata-mata, orang ini dari neraca sufinya, bukan neraca syariatnya, jangan tersalah faham. Dari neraca sufinya, orang ini meletihkan engkau. Ini orang yang mengajarkan engkau tentang amal-amal yang bersifat zahir semata-mata. Kau buat ini, sebanyak ini, semata-mata itu. Tidak lebih dari itu. Pada neraca syariat ini baik, kerana dia mengajarkan kita amal-amal yang soleh. Tidak salah ini. Tapi dari dimensi sufi, dari dimensi rohani, orang ini sebenarnya meletihkan dirimu. Namun kata Syekh, wa man dallaka 'ala Allah fahuwa nasuhaka. Sesiapa yang menunjukkan engkau kepada Allah, inilah sebenarnya gurumu yang menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya orang yang menasihati engkau dengan sebenar-benar nasihat. Siapa? Orang yang menunjukkan engkau kepada Allah, yang di sebalik amal-amal ibadah itu dihalalkan engkau bagaimana engkau dapat mendekatkan dirimu kepada Allah.
Bagaimana engkau dapat membuka rahsia dekat dirimu kepada Allah dalam salatmu? Bagaimana puasamu itu membuka hijab hatimu sehingga engkau mengenal dirimu dan mengenal kebesaran Allah? Bagaimana ibadah-ibadahmu seperti haji dan sebagainya itu membuka hijab hati, hijab fahammu sehingga engkau dapat kenal Allah? Bukan setakat itu saja, bagaimana musibah-musibah yang terjadi, bukan yang berlaku, bagaimana semua ini akan lebih mendekatkan dirimu kepada Allah. Inilah gurumu yang sebenar. Inilah orang yang menasihati dirimu yang sebenar. Jadi demikianlah dalam kalam hikmah ini, ternyata bahawa amal-amal yang tidak dihayakan kepada Allah, semua itu akan terhenti kepada tujuan-tujuan Allah sifatnya yang tidak kemana tujuannya. Dan tidak akan mencapai keredaan Allah, yakni tidak mencapai keredaan Allah seperti yang sepatutnya, seperti yang menjadi tujuan yang dilakukan perjalanan ini untuk mencapai tujuan itu. Ahli ma'rifat, mereka ini sebenarnya ingin mencari ketulusan hati, mengabdi diri kepada Allah, tidak lain dari itu, sehingga mereka ini menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang ditilik, diperhati oleh Allah. Bagaimana? radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka redha kepada Allah dan Allah juga redha kepada mereka. Kita redha kepada Allah, kita boleh nilai bagaimana kita rasa senang dan cenderung melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Kita merasa senang terhadap qadar Allah, sama ada yang manis atau yang pahit. Itu tanda kita redha kepada Allah. Tapi Allah redha kepada kita bagaimana? Kita tidak tahu. Tapi hakikatnya, apa-apa yang menjadikan Allah itu ada petanda-petandanya. Kata para arifin, tanda Allah Ta'ala redha kepada seseorang itu dijadikan orang itu redha terhadap qadar Allah. Itu redha, mudah dan senang menerima. Itu tanda orang ini sedang menghamba kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami terkenal sebagai tokoh sufi besar, orang yang kuat penjagaan syariatnya dan mendalam lautan hakikat dan makrifatnya. Tapi dalam dunia tasawuf, Syekh Abu Yazid ini terkenal dengan satu aliran sufi yang agak berbeza daripada aliran Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhuma. Abu Yazid ini aliran sufi yang dikenali sebagai Mulamatiyah, orang yang suka menyembunyikan kelebihan-kelebihan dan ibadah-ibadah yang dibuat. Suka dia menyembunyikan, dan amal-amalnya lebih banyak kepada gerak-gerak hatinya, sehingga di antara mereka itu ada yang melakukan sesuatu yang tidak haram, tetapi dilihat menjatuhkan martabat perpandangan orang ramai. Mereka sengaja melakukan ini. Tujuannya apa? Supaya tidak dipandang orang. Ini aliran Abu Yazid Al-Bustami oleh jalur sufinya, tapi disahkan oleh Al-Ghazali, jalan yang lurus, tapi pasti dia gitu. Sebab itulah dilaporkan dalam suatu riwayat, dalam satu kisah, terang Abu Yazid ini pada waktu Syekh Abu Yazid ini mengadakan suatu safar, suatu perjalanan ke suatu tempat. Orang yang ini bila dia tahu Tuan Syekh Abu Yazid ini akan datang ziarah ke tempat dia, lama-lama tunggu. Sebab apa? Tok Wali Besar nak bagi ni, Tok Wali Besar nak bagi. Jadi lama orang tunggu dia. Siapa dia tidak kenal Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dikenali di merata tempat, nama yang sangat tersohor. Orang tunggu lama-lama dia. Yang secara kebetulan hal ini berlaku pada bulan Ramadan, bulan orang-orang Islam melaksanakan ibadah puasa. Lalu Syekh Abu Yazid pergi ke tempat itu dan mendapati ramai yang menunggunya. Apa yang dia buat?
berlalu pada waktu orang sedang berpuasa. Lalu orang ramai bila melihat keadaan ini, maka jatuh pandangan mereka terhadap Abu Yazid. Bagaimana seorang wali ini bulan puasa makan siang berlalu makan bulan puasa. Padahal ramai orang tidak tersedar, orang yang musafir diharuskan berbuka. Jadi Abu Yazid tidak melakukan dosa dengan perbuatannya, cuma orang tak faham je. Tapi orang kata, oh dah jadi kena tunggu lagi. Kata Abu Yazid, ini yang dimaksudkan, ini gaya Abu Yazid. Tidak suka orang pandang dia, tidak suka orang beri kelebihan ke dia. Ini pattern Abu Yazid, kau pandang dia lah. Jadi itu yang saya maksudkan, ini manhaj al-malamati, suka menyembunyikan ibadah-ibadah, amalan-amalan untuk menjaga keikhlasan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berlakulah saya sekali tadi tu. Cuma apa yang dibuat oleh Abu Yazid tadi sepatutnya jangan tuan-tuan tiru lah. Ni cari nyakit ni. Jangan buat terbang gitu. Jadi kalau tuan-tuan buat gini kena takak dia orang lah. Sehingga tapi bila tuan-tuan beritahu saya berpuasa, mungkin tuan-tuan kena lepas, tapi malu dulu kena takak dia jangan berpuasa. Tapi bukan dituruti, tapi nak beritahu itu manhaj Abu Yazid al-Bustami. Al-Junaid lain, dia manhaj Sufi Tuhan, zahir dan batinnya memperlihatkan watak-watak kesalehannya. Jangan ada pula orang ambil kesempatan lagi yang malah puasa tiru macam Abu Yazid, padahal tiap-tiap hari tak puasa sama perak. Ni dah dia pakai ni. Jangan sampai ada orang ambil kesempatan pula kena ikut Abu Yazid. Jangan begitu. Jadi ada orang minta nasihat daripada Abu Yazid, maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arasy sampai ke bumi, andai kata Abu Yazid, Allah Ta'ala memberi tawaran kepadamu, tawaran memberikan kekayaan yang melampau ruah daripada bumi sampai ke arasy, memberi tawaran ini, maka katakanlah, Abu Yazid memberikan ajaran, mengajarkan kita, sekiranya engkau mendapat tawaran ini, hendaklah kau kata guna, bukan itu ya Allah, bukan itu yang aku kehendaki, bukan itu yang aku mahu, tetapi hanya engkau ya Allah tujuanku. Itulah ajaran Abu Yazid. Maksudnya apa? Intipati ajaran Abu Yazid adalah mengikhlaskan hati benar kepada Allah. Dalam bahasa ahli tarekat, tawajuh yang benar, tawajuh hati yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak menilik kepada yang lain lagi. Itu intipati rahsia ajaran Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah Abu Yazid menjelaskan betapa perlunya orang membetulkan tujuan. Sekiranya diterima tidak salah, bila andai kata Allah Ta'ala memberi dan diterima tidak salah. Tapi Abu Yazid mengajarkan hati jangan sampai berpaling dan memandang ke situ, jangan sampai terpengaruh dengan itu. Biarlah tujuan hati semata-mata nak cari redha Allah. Sebab itu ahli ma'rifat, mereka ini dikala dikurniakan Allah kekeramasan, diberi oleh Allah perkara-perkara luar biasa sehingga disanjung oleh orang. Sikap mereka bukan tidak menerima, mereka bersyukur atas kurniaan itu, tapi mereka cuba untuk menyembunyikannya. Tapi kalau tidak dapat disembunyikan, mereka serah urusan itu kepada Allah. Namun mereka sedikit pun tidak berbangga dan menyombong diri. Beza. Mereka bersyukur, tetap bersyukur, tapi mereka tidak berbangga, tidak menyombongkan diri, bahkan tidak menjadi suatu keinginannya. Kita ni hanya sikit jadi sekali, agak-agak jadi sekali ke ataupun 2-3 kali lagi. Kita banyak cenderung hati
mesti hati kita terhadap hal-hal tadi. Tapi ajaran Abu Yazid, dan ini sebenarnya ajaran Sufi yang sebenarnya menunjukkan kita jangan sampai hati kita terpengaruh dengan itu. Biarkan, alhamdulillah, syukur, tapi jangan sampai kita rosak kerananya, jangan kita menjadi berbangga diri dengannya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih antara masuk syurga Jannatul Firdaus dengan sembahyang 2 rakaat, nescaya saya pilih sembahyang 2 rakaat. Oh, pelik. Sekiranya, kata Abu Sulaiman, aku diberi pilih oleh Allah, mau mana? Jannatul Firdaus atau solat 2 rakaat? Rata-rata kita ni pasti akan pilih Jannatul Firdaus, dan kita buat amal pun memang mengharapkan Jannatul Firdaus. Tapi Abu Sulaiman Ad-Darani lain pilihannya. Bukan dia tidak mahu Jannatul Firdaus, tapi kalau dia beri 2 pilihan, maknanya lagi ni nak solat 2 rakaat. Kenapa? Kenapa solat menjadi pilihannya? Kerana dia mendapat sesuatu yang lebih dari itu. Kalau dalam syurga dia memperoleh nikmat kurnia yang diberi oleh Allah, tapi dalam solat dia boleh mendapatkan diri dengan Allah. Itu lebih tinggi, lebih mulia menurut Ad-Darani berbanding nikmat-nikmat yang begini. Kalau dalam dunia gini, kau nisbah pada raja lah. Kalau Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih selalu saja membuat bandingan ini dengan raja, kerana pada waktu itu tanggapan orang terhadap sistem raja ini tinggi. Lalu dibandingkan Al-Ghazali banyak perkara dalam hubungan manusia dengan Allah ini dibandingkan macam raja. Jadi dalam perkara ini, dalam konteks ini, kalau nak dibandingkan, mana nak kita masuk istana makan sedap-sedap kenyang mati dengan duduk tepi raja itu, mana lebih mulia? Bawa makan kenyang jadi apa ke? Duduk tepi raja, duduk mana-mana tetap dimuliakan. Begitu bandingannya. Kata Ad-Darani, sebab di dalam syurga saya dengan bahagianku, di dalam syurga aku mendapat bahagian yang diberikan Allah, yang dikurniakan Allah kepadaku sebagai ganjaran daripada amal-amal yang aku buat. Itu yang aku dapat dalam syurga. Dan dalam sembahyang aku dengan Tuhanku. Adapun dalam solat, aku dapat berdamping dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu solat itu pada hakikatnya mi'rajul mu'min. Mi'raj, apa yang mi'raj? Tangga peningkatan orang mukmin sehingga boleh mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat makrifat, dekat musyahadah, bukan dekat tempat. Jangan disalah faham. Dekat dengan hati, martabat kedudukan, asyik hati, tindakan hati, rasa dekat hati, itu dekatnya. Sebab itu Nabi SAW, itulah waktu yang paling bahagia bagi Nabi. Di mana waktunya? Dalam solat. Waktu paling bahagia untuk Nabi dalam solatnya. Kita bunyi azan juga sudah. Nama Tok Imam tahu dah sedih, Tok Imam baca panjang sikit, berat lalu. Kita lain sikit gaya kita. Tapi kita berukur, itu ehwal kita. Tapi Nabi itulah waktu ketenteraman yang tidak ada taranya. Karena itu Nabi SAW bersabda ketika meminta Bilal supaya mengiqamatkan solat. Lalu apa kata Nabi? Arihni biha ya Bilal, rehatkanlah kami dengan solat itu. Yang dirikanlah solat, iqamatlah untuk solat. Yang mana solat itu kami akan mendapat kerehatan. Jadi Nabi mentandang arihni biha, rehatkanlah kami wahai Bilal dengan solat itu. Yang solat itulah, dalam solat itulah Nabi memperoleh kerehatan yang sebenar-benarnya. Demikian juga dalam sabda Nabi yang lain, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah,
dan dijadikan kebahagiaan hatiku berada dalam salatnya. Maka sebab itulah tradisi salihin yang terdahulu, arifin yang terdahulu, mereka sangat menjaga dan mengutamakan salat berbanding yang lain, sehingga pada waktu mereka menghadapi kesukaran, kepayahan, bahkan ketika mereka nak melayang pun, pada saat-saat akhir kehidupan mereka pun, mereka minta izin bukan untuk tujuan lain kecuali untuk mendirikan salat 2 rakaat. Khubayb, sahabat Nabi, orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekeramatan, pada waktu dia ditangkap, diperdaya dan ditangkap dan dikurung dalam sebuah rumah, digali lagi. Orang di luar tu makanlah apa yang ada, tapi dia ni dapat makanan orang luar pun tak ada makanan tu. Orang luar jaya, orang di luar pun tak ada makan mesin dia, tapi dia boleh makan tak setara. Allah Ta'ala memperlihatkan Khubayb dengan kemuliaan. Kadang-kadang orang kata dah beri kau makan, dah tu kena ikat juga tu, bapak dah lepas. Itu cerita lain. Allah Ta'ala menetapkan hukumnya menurut qada' qadarnya. Pada waktu-waktu ini dizahirkan kekeramatan untuk kemuliaan. Jadi sampai yang ditakdirkan Allah berlaku. Inilah kadang-kadang ada orang tak berapa sihat sikit akal, dia kata dah halal di supi yang baik-baik sangat, dah sebab apa dah doa hak pelik-pelik ni, orang Islam duk perang di Afghanistan, duk perang di di Palestin, mana tutup wali bab budak tunjuk kamar-kamar, dah ingat ke kamar suruh duduk muda. Masya Allah, akal dah sihat tu, akal dah sihat. Allah Ta'ala menzahirkannya menurut kehendak Allah. Hanya Allah Ta'ala menzahirkannya pada orang itu untuk memuliakan dia, bukan hari. Tapi orang ini tak erti sikit, mana tak wajib, orang pulang satu pulang sini, mana keramat-keramat, tak ada cerita dalam buku pelik-pelik sana. Ingat semua tangan dia. Masya Allah, tanda orang yang akan berdangkal, tidak memahami kenyataan sebenar. Kemudian Asyibli radhiyallahu anhu berkata, Asyibli ini adalah murid Al-Junaid. Kisah Asyibli ini sangat menarik. Dia bermula daripada orang yang agak senang dan orang kenamaan, tapi kerana menghadapi beberapa peristiwa pengalaman hidup mengedarkan hati. Sebab itu Allah Ta'ala ni bila nak ubah seorang, kadang-kadang sekali mata je, sekali mata je. Maka sebab itulah kita perlu beradab dalam perkara ini. Perlu beradab. Pada waktu kita membetulkan kesilapan orang, betulkan kesilapannya, tapi bukan kita memburukkannya 100%. Tidak, betul bagian silapnya. Kerana bila Allah Ta'ala memberi hidayah, sekali mata ni jauh lebih melek daripada kita. Beradab di sini. Asyibli sebagai contoh, orang yang asalnya orang kenamaan, orang masyhur, gubernur, orang berkuasa, dia dapat hidayah, membuka hati dia untuk belajar ilmu-ilmu yang mendekatkan hati kepada Allah kerana satu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa ini tak seberapa sangat, tapi itulah laluan yang dengannya Allah Ta'ala beri hidayah kepada Syibli. Orang lain yang pelajari peristiwa ini tak dapat, tapi pada Syibli itulah punca hidayatnya. Bila Allah Ta'ala memberi, begitu caranya. Dia beri menurut apa yang dikenaki oleh Allah. Syibli ni satu hari bila Khalifah nak memberi anugerah kebesaran, zaman dulu ada pelantikan lah. Bila seseorang gubernur tu nak diberi pangkat, nak dilantik, dipanggil satu majlis lah. Macam kita kok nak diberi apa-apa pejawatan dan satu majlis resmi. Jadi termasuk Syibli dan kawannya pergi menerima anugerah ni. Jubah zaman dulu kalau nak dibuat pelantikan, barang yang diberi adalah jubah kemuliaan, jubah kebesaran daripada Khalifah. Jadi
pada waktu seorang kaum Syibli ni menerima pemberian jubah ni, tiba-tiba dia bersin tengah jalan. Dia bersin, tahu saja dia bersin ni, orang yang semua dah sihat ni mesti akan mengeluarkan haus. Jadi kaum Syibli ni bila bersin kau, secara automatik jubah ke tangan wasta. Ini wasta yang dia jubah kebesaran. Bila khalifah ni wasta ini mungkin tidak sengaja, automatik tapi sapu lalu atau mungkin saja wallahu alam, tapi hal ini ternyata dilihat orang perhati. Dan kita ingat dalam dunia ini bukan semua orang senang dengan kita. Pasti dalam hidup ada orang sentiasa cari-cari. Ini tabiat hidup. Dalam hidup kita jangan kita mengharapkan semua orang akan senang dengan kita. Pegang awal gitu senang. Kalau ada dah senang pun memang ini tabiat dunia. Memang tabiat hidup memang begitu. Jangan kita mengharapkan orang semua senang dengan kita. Dan memang begitu. Ternyata ia dilihat dan dilaporkan kepada khalifah. Khalifah bila mendengar sangat murka, sangat marah. Kerana orang lapor, orang cerita lain dah. Cerita ni dia modify selalu. Dia mempersendakan engkau macam-macam lah ni, jubah-jubah yang kau begitu style ni je. Padahal tak tahu kawan ni dah bersin lepung kita lalu, tapi cerita kan tahu saja lah. Banyak dalam kehidupan kita terjadi seperti ini. Kisah ni benar, ulasan hadap tu cerita betul, memang betul sungguh. Dia aksa ini kan itu, tapi ulasan tu dah betul. Ulasan fitnah bukan orang cerita black-black. Kalau orang buat cerita black-black memang dulu lagi orang tolong, tapi oleh kerana cerita tu ada asas, ada asas. Patut orang cerita sebab ada asas. Tapi peliknya selek jadi betul, jadi ya cerita tu. Khalifah terpengaruh, percaya, lalu di muka serta-merta dipecah serta-merta. Syibli dia tengok, dia dapat pengalaman. Oh, begini dia kata. Seorang khalifah sangat murka kepada pemberian yang dianggap salah guna. Marah sekali khalifah. Lalu bagaimana dengan kita ni, hak terima pemberian Allah Ta'ala banyak sangat ni. Hak kita terima banyak sangat pemberian Allah Ta'ala ni, yang kita guna macam-macam ni. Hak malek kau dah malek guna pakai mereka buatnya kita ni. Itulah yang menyadarkan Syibli. Itulah yang menjadikan dia bertobat kepada Allah. Dia akhir sekali melepaskan jawatan dia, meletakkan jawatan, terus menemui antara guru ahli sufi yang ada pada waktu itu adalah Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi kata Syibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah. Kau jaga-jaga, kata Syibli, terhadap dugaan Allah. Meskipun dalam perintah, sekalipun itu adalah merupakan perintah Allah, suruhan Allah, apa yang dibenarkan oleh Allah, tapi engkau tetap kena berjaga-jaga, kata Syibli. Seperti firman Allah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu diperintahkan. Kita diberi kebenaran, kita diperintahkan untuk makan dan minum. Tapi kata Syibli, kau perlu berwaspada, kau perlu kena jaga-jaga juga. Makan dan minumlah. Sebab kata Syibli, pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui. Kadang-kadang pemberian Allah mengenai dugaan-dugaan untuk kita. Itulah yang ingin diperingatkan oleh Syibli, bahawa nikmat yang melampaui, kesenangan yang kita dapat, jangan kita menyangka itu semata-mata kurnia dan redha Allah. Belum pasti. Kadang-kadang kurnia, tapi ada bentuk-bentuk dugaan yang perlu kita fahami. Jangan sampai pemberian itu yang akan menjatuhkan kita sampai serendah-rendahnya. Jangan sampai begitu. Sebab pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui. Siapakah yang silau
dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat. Sebab itu dugaan kepayahan berbanding dengan dugaan kesenangan, banyak orang terjatuh dengan dugaan kesenangan berbanding kepayahan. Kita kalau naik kereta jalan khutuk sikit, kita jaga-jaga sikit, payah mengatuk, berbanding dengan jalan licin sedikit, bahaya. Kakau tu kita sedar sikit, kakau lubang-lubang melok semua, melok sebab lubang banyak. Tapi bahaya jangan sedikit ni, ini bahaya. Sedar-sedar dalam kubur. Sedar-sedar sedikit je, semua boleh, sedar-sedar dalam kubur. Jaga-jaga. Maka demikian Syibli memperingatkan atas nikmat kurnia Allah Ta'ala itu perlu berjaga-jaga kerana dia adalah dugaan, dan ramai orang jatuh dengan dugaan kesenangan, dugaan kepayahan. Sebab itu sekalipun dugaan itu banyak dengan kepayahan, tapi kesenangan juga merupakan dugaan. Dan orang yang dapat bersyukur atas kenikmatan kesenangan itu tidak ramai. Orang yang dapat bersabar atas kepayahan pada dasarnya adalah lebih ramai berbanding orang yang dapat memenuhi kepuasan syukur atas nikmat yang diberi. Sebab itulah sebahagian ahli sufi memberikan kelebihan orang yang kaya dan bersyukur atas nikmat yang diberi berbanding orang miskin yang bersabar atas kepayahan kemiskinan itu. Kalau nak dibanding dua ni, sebahagian ahli sufi berpendapat yang kaya dan bersyukur lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya. Mereka bersyahidkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dok lama hak bersabar bangkali ramai lah berbandingan, tapi hak bersyukur atas nikmat Allah dok lama. Jadi bila benda tu dok lama, memang nilai tinggi. Sesuatu tu jadi mahal sebab dok banyak. Bila banyak jatuh harga lalu. Ikan pasar musim hujan ni tak ada mahal. Je musim buah ikan belana tu capok ye belakang murah ikan tu. Demikian juga benda-benda berharga lain, sebab ni mahal sebab tidak banyak. Mata hak payah boleh tak banyak emas. Cemah tu kata awal sekali, celah tiko tu toko situs toko tu berapa harga dia tengok. Tak ada harga selalu benda tu. Begitulah. Jadi ahli sufi, ahli tasawuf, ketika mereka memberikan kelebihan kepada orang yang kaya dan bersyukur atas kekayaan itu, ada dasar tadi. Kan Allah Ta'ala kata tak ramai apa ini yang dapat bertahan dengan kekayaan, bertahan untuk istiqamah melaksanakan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair berkata, Salla wa sawma li amrin kana yatlubuh hatta idha man qada al-amru la salla wa la sawma. Artinya, sembahyang dan puasa kerana sesuatu yang ia harapkan, sehingga setelah tercapai hajatnya tidak sembahyang dan tidak puasa. Mana bahasa ni? Hari susah rajin lah, surah sejuk sikit ni. Akan doa boleh sikit, tinggi tangan-tangan. Hari susah. Hari Senin tangan pun dah pernah angkat molek. Angkat molek pun dah pernah angkat tu. Banyak. Kita perhati kainah manusia memang banyak berlaku seperti ini. Ketika memerlukan sesuatu, maka tekunlah dia. Tapi bila tercapai, tidak ada lagi hajat, pada waktu itu ditinggalkan amalan itu. Berarti itu adalah sesuatu yang tidak istiqamah. Adapun kalam hikmah Syekh yang ke-53, sesalah kalam hikmah yang ke-52 dan kalam Syekh yang ke-53, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka ala Allah maqaluh.
Jangan berkawan seseorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Dalam kalam hikmat yang ke-53 ini, Syekh ingin menjelaskan beberapa ciri-ciri mursyid, beberapa ciri guru-guru rohani. Kata Syekh, jangan engkau bersahabat dengan seseorang yang mana ehwal keadaan dirinya itu tidak mendorong engkau untuk melakukan ibadah. Dan demikian pula orang yang kata-katanya itu tidak membuka faham dan makrifat hatimu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana sudah sampai isyaratnya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah kita akan sambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.